姐妹们，早安，平安，感谢神，我们可以在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian, mengucap syukur kita bisa berjumpa di online ini. 今天是印尼的这个献祭的节日. Hari ini merupakan hari korban, hari Idul Adha. Nah, ini membuat saya mengingat apa yang dicatat di dalam Alkitab bahwa pada zaman Abraham, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu, anak tunggalmu, anak kesayangan kamu yang kamu dapat pada masa tuamu, yaitu Ishak. Saudara, Abraham taat kepada Tuhan dan dia membawa Ishak ke Gunung Moria dan dia mau mempersembahkan Ishak sebagai korban. Saudara, waktu dia mau membunuh Ishak, maka Tuhan berkata melalui malaikatnya dari sorga, Abraham, Abraham, jangan melukai anak itu. Jangan kamu apa-apakan. Sekarang saya sudah tahu bahwa engkau menghormati Tuhan Allahmu. Tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu sebagai korban. Lalu Abraham menoleh, dia melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan ada disediakan. Saudara, korban yang menggantikan, menanggung dosa-dosa kita adalah korban yang disediakan oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa menggantikan, menebus dosa siapapun juga, karena kita semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Allah. Tetapi Allah sendirilah yang menyediakan seekor domba, yaitu domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia, yaitu anaknya Yesus Kristus yang mati buat kita di atas kayu salibnya. Darahnya kudus, darahnya tidak bercacat celah. Dia barulah qualified, cukup syarat untuk menjadi korban buat kita. Untuk itu saudara-saudara, mari kita angkat satu puji-pujian untuk bersyukur memuliakan kepada Tuhan. Nyanyian baru, Dia adalah Raja. 我们来唱一首诗歌，感谢上帝为我们预备一个救赎的羔羊。我们来唱诗，我的心里赞美他，我的心里要赞美他，他是万王之王，他是万主之主。他是万主之主。
为耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，哦，他是我主。Ibu-ibu terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. 在聆听神话语以前，我们先同心祷告。 Tuhan, keadaan kami seperti orang yang sakit berat. 天父，我们的光景就好像病重的人， Karena dosa yang ada dalam diri kami. 这是因为罪恶在我们里面的缘故。 Tapi kami mengalami kemurahan-Mu 然而，我们经历到你的恩惠， karena Engkau mau menghapus dosa-dosa itu 因为你要涂抹我们的罪， dan memberikan kami anugerah keselamatan. 而且把救恩赐给我们。 Betapa kami bersyukur. 我们何等的感恩！ Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. 这时候，我们要聆听你的话语， Tolong hati kami agar terbuka di hadapan-Mu. 我们的心向你敞开， Kami dapat mendengarkan dengan baik dan siap melakukan firman Tuhan. 让我们好好听你的话，准备去实践。 Pimpin hamba-Mu dan Musa yang akan melayani pemberitaan firman ini. 求主施恩使用你的仆人讲的、翻译的， Berikan kuat kuasa-Mu pada kami. 求主给我们能力。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. Ya, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Kita akan berfokus pada ayat yang ke-17. 今天我们的主题经文是在哥林多后书第5章17节，林后5章17节。 Saya akan bacakan bagi kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。 Ibu-ibu, ada sebuah film berjudul Les Miserables. 有一个影片，它题目叫做什么 Les Miserables. ？Les Miserables。 Film ini mengambil setting negara Prancis masa abad 19. 这是它的背景是在19世纪的法国。 Pada abad itu terjadi ketimpangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 在那个时候有贫富显著的冲突。 Valjean, tokoh utama cerita ini dikisahkan mencuri roti untuk keponakannya yang bernama Cosette. 这个影片里面的主人公呢，他偷了面包给他的侄儿， Karena pada masa itu memang adalah masa kelaparan. 因为那个时候是在饥荒的时候。 Tetapi secara tidak adil, Valjean dipenjara selama 19 tahun. 可是呢，非常的不公平啊！这个偷的这个人呢，他被下遭监牢里面19年。 Ketika dia sudah keluar, dia ingin berbuat kejahatan. Namun dia disadarkan oleh kebaikan hati seorang uskup. 那他出来的时候，他有一个报仇的心，可是呢，有一个神父呢，就改变了他。 Akhirnya Valjean bertobat dan menjadi seorang pengusaha kaya dan wali kota yang baik. 之后呢，这个人呢，他就改变了，变成一个富足的人，也成为这个一个城市的市长。 Namun seorang inspektur polisi bernama Javert tidak percaya bahwa Valjean sudah berubah. 那有一个警察长啊，他不相信人已经改变了。 Dia terus mengejar Valjean bahkan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk itu. 然后呢，这个警察长呢，就用各种各样的方法要打倒这个 Jane。 Di matanya Valjean adalah seorang penjahat yang tidak mungkin bisa berubah. 警察长的眼中认为呢，这个 Jane 不可能变好。 Sampai suatu saat Valjean menyelamatkan nyawa Javert. 那有一天呢，这个警察长有困难，反而被这个 Jane 所拯救。 Belas kasihan Valjean sungguh menghancurkan prinsip hidup Javert.
这个人的良善呢，已经改变了这个警察长的这个道德的观念。 Dia baru menyadari bahwa Valjean ternyata bukanlah monster seperti yang selama ini dia yakini. 所以警察长已经被拯救之后呢，他才醒悟，原来人不是好像那个很可怕的凶恶的猛兽。 Mengalami krisis moral yang hebat, Javert bunuh diri dengan melompat ke sungai Seine. 那么他呢，在这个道德方面呢，到了一个危机呢，结果警察长还是自杀了。 Karena dia tidak bisa mendamaikan dalam hatinya keyakinannya akan hukum dengan moralitasnya yang dimiliki Valjean. 因为呢，他不能够接受、不相信人已经改变的这个道德观念的这个观念的改变，这个警察长不能够接受，自杀。 Saudara, dalam menghadapi kondisi atau situasi yang tidak enak, pergumulan yang tidak enak, apalagi dalam jangka waktu panjang seperti yang dihadapi Valjean, ya kita mungkin berpikir dapatkah kondisi ini berubah? 在长期不稳定的这个状况当中呢，我们是不是想到说这个情况恶劣的情况不可能改变？ Dalam melihat orang-orang di sekitar kita, kita juga mungkin keluarga kita, anak cucu, bahkan diri kita sendiri, mungkin kita juga pernah bertanya, dapatkah si A ini berubah, dapatkah si B ini berubah, dapatkah diri saya sendiri berubah? 我们周围有很多人不是合乎我们所想象的那个，所以我们常常想，这个人能够改变呢，那个人能够改变呢，我自己又能够改变吗？ Mungkin kepada orang-orang tertentu, kita bahkan sudah hopeless bahwa dia ini tidak mungkin berubah. 可能对于某些人呢，我们对他已经失望了，这个人是没有改变的。 Sebenarnya apa yang terjadi dengan diri kita, manusia, sehingga kita perlu dibarui? 其实我们自己的状况又如何呢？以至于我们需要被改变。 Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sesungguhnya manusia itu sangat berharga di mata Allah. 圣经告诉我们说，人在神的面前是非常有价值的。 Kita dapat melihatnya misalnya di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. 以赛亚书那边耶和华说：“你在我眼中是很宝贵的。” Di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 juga dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. 创世纪第1章26、27节，耶和华上帝说：“我们要造人，像我们的形象一样，让他来管理天上的飞鸟、空中的飞鸟、海里的鱼跟这个陆地上的走兽。” Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 让我们所造的人啊，能够管理这些的动物。 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu diulang lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 所以耶和华神就按着神的形象造人，造男造女。 Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 10, 哥罗西书第3章第10节， manusia diciptakan menurut gambar Allah serta mulia dan kudus. 人被造有神的形象，有荣耀。 Dia bahkan menjadi kepala dan mahkota dari seluruh ciptaan. 在神所有的这个创造物，人好像冠冕一样。 Dia diciptakan Allah dan diciptakan kembali di dalam Kristus sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. 人被造堕落，但是在耶稣基督里面，神重新再创造新的人。 Saudara, ada satu penjelasan yang istimewa mengenai manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. 人是按照神的形象被造的，有一个很好的解释。 Menurut satu penelitian, binatang itu ada mirip-miripnya dengan manusia. 有人研究这个动物有一些的心情跟人有一点的类似。 Letak mata kita itu mirip dengan simpanse. 我们的眼睛有一点像这个外星猩猩， Simpanse, ya. 猩猩，猿人呢，猴子猿人。 Struktur rangka kita, rangka manusia itu mirip tikus.
我们身体的体质像老鼠， Ya. Sistem organ tubuhnya gitu ya, memiliki fungsi yang sama dengan manusia. 就是它里面的气管呢像人， Oh, sorry. Struktur rangkanya mirip simpanse ya, sama ini letak mata. 对不起啊，在眼睛的这个位置跟这个身体的形状呢，人呢像这个猿猴、猩猩。 Sistem organnya mirip tikus, makanya tikus suka dipakai untuk penelitian. 那么人里面的气管呢，好像老鼠，所以人呢，这个研究这个药物啦什么用老鼠，为什么呢？因为它里面的这个气管呢像人， Kulitnya mirip babi 皮肤像猪， karena relatif tidak berbulu tebal. 因为呢这个没有很厚厚的毛啊。 Namun sekalipun ada mirip-miripnya, tetapi tetap saja mereka tidak disebut sebagai gambaran manusia. 纵然动物的某些方面呢有一点像人的这个那个，可是呢，它们并不是按照神的形象被造的。 Itu berarti manusia sebagai gambar Allah bukan cuma ada mirip-miripnya sama Allah. 所以人是按照神的形象被造的，就是在很多方面呢是像神。 Allah dalam diri manusia itu berarti Allah itu kayak penjahit ya, Allah itu pola dasarnya. 那么神呢，就好像什么呢？就好像我们做衣服的那个样本。 Manusia adalah salinannya, kopiannya. 那么人呢，就好像被复制的。 Manusia sebagai salinan dari Allah itu berelasi dengan seluruh bagian dari pola dasarnya, yaitu Allah sendiri. 那么人按照神的整个的形象被造的。 Jadi kita itu sungguh istimewa. 我们是人是很特别的。 Nah, mengetahui akan hal itu harusnya kita punya gambaran yang baik dong ya tentang diri kita sendiri dan tentang orang lain. 知道了这个呢，我们对自己就有所了解，对别人也有更好的了解。 Kita tahu kita berharga di mata Tuhan. 要知道我们在神的眼中被看为宝贵。 Mengetahui bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah harusnya membawa sikap dan rasa belas kasihan yang berbeda terhadap orang lain. 我们知道自己是按照神的形象被造的，所以我们对人有一个怜悯的心。 Tapi sayangnya di dalam kenyataannya tidak demikian. 可是事实并不是如此， Kita mungkin lebih mengasihi piaraan kita. 可能我们更爱我们的宠物， Karena dia mungkin setia, tidak bawel, dan memberikan kita keuntungan. 可能我们所爱的宠儿、狗儿啊、猫儿啊，都带给我们欢喜。 Daripada kita menghargai dan memiliki rasa belas kasih terhadap sesama manusia. 我们更爱宠物，比起爱人。 Nah, ini semua karena dosa. 这些都是因为罪恶的缘故。 Memang tidak dapat dipungkiri ibu-ibu bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu cenderung menyebalkan dan membuat masalah. 真的不可否认，犯罪的人是不可爱的。 Yakobus 3 ayat 14-16 mengatakan bahwa manusia itu cenderung iri hati dan mementingkan diri sendiri. 2书第3章告诉我们说，人倾向于什么呢？妒忌等等的罪恶。 Yakobus 4 ayat 1-6 mereka itu suka bersengketa, suka bertengkar yang datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh mereka. 2书第4章告诉我们说，人因为里面的情欲呢，就常常跟别人斗气斗殴。 Kita pengen sesuatu tetapi tidak memperolehnya. 我们很希望得到某一种东西，可是得不着， Lalu kita membunuh. 然后呢，我们就杀害。 Kita iri hati tetapi tidak mencapai tujuan kita. Lalu kita bertengkar dan berkelahi. 我们妒忌某一个人，但是我们又得不到他所拥有的，所以我们就跟他吵。 Nah, di dalam perikop yang kita baca tadi dikatakan bahwa jemaat Korintus sendiri juga jatuh di dalam menilai orang bukan sebagai sesama manusia atau gambar dan rupa Allah. 哥林多教会里面也有一些人啊，看别人不是按照原有的这个理想， Melainkan berdasarkan hal-hal yang lahiriah. 他们看人是看人的外表， Silsilah latar belakang, 看人的架势， kefasihan berbicara, 看他厉害不厉害说话， punya karunia khusus atau tidak. 有没有特殊的恩赐。
dan sebagainya. 等等。 Inilah gambaran diri kita yang jatuh dalam dosa. 这就是我们人犯罪的人对别人的评价。 Nah, kabar baiknya adalah 2 Korintus 5 ayat 17 ini. 好消息是来自于哥林多后书第5章17节。 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 若有人在基督里面，他就是新造的人， Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 旧事已过，都变成新的。 Hanya oleh karya Kristus dan di dalam Kristus kita dapat dibarui. 只有在耶稣基督里面，在耶稣的杰作里面，我们才能够成为新造的人。 Ada satu hal yang aneh dari karya Tuhan bagi kita. 在神的杰作里面，有一个很特殊的、特别的， Bahwa di tengah label yang melekat kepada manusia sebagai orang berdosa, Tuhan Yesus tetap mau datang ke dalam dunia ini justru sebagai manusia. 在我们人败坏的情形当中呢，耶稣基督还要来，而且来做人。 Dalam 1 Petrus 1 ayat 12 dikatakan bahwa malaikat-malaikat sendiri tidak mengerti. 彼得前1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 12. 在彼得前书1章12节说，连天使都不了解神的这个作为。 Malaikat-malaikat ingin mengetahui juga tentang berita Injil atau inkarnasi Yesus ini. 天使也乐意，也希望能够明白耶稣基督道成肉身的事情， Bukan berarti mereka kebingungan atau tidak tahu rencana Tuhan, 并不是说他们不知道神的计划， melainkan ini menggambarkan kerinduan mereka untuk dapat memahami misteri kasih karunia Allah. Allah menjadi manusia. 连天使都渴慕明白神道成肉身的这件奇妙的事。 Ya, di KW ini kita sering menyanyikan lagu-lagu hymn ya. 我们姐妹团区常常唱这个圣诗， Ada satu lagu hymn judulnya And Can It Be atau Mungkinkah Aku Pun Serta. 有一首诗歌就是怎能如此。 And can it be, mungkinkah aku pun serta, seperti itu ya. Nah, di dalam bait yang keempat dikatakan bahwa ini semua adalah suatu misteri di mana sang abadi wafat. 在这个第4节里面有讲到说，这是一个奥秘，神竟然能够死。 Pada pengakuan iman rasuli kita dikatakan masuk ke dalam dunia orang mati. 在使徒信经里面说，耶稣基督死了，降在阴间。 Siapa yang dapat menyelidiki rencananya yang aneh ini? 谁能够明白神的奥秘呢？ Malaikat juga tidak mengerti untuk menyelidiki kedalaman cinta ilahi. 天使也不明白神的莫测深的爱。 Lalu jawabannya di baris selanjutnya, semua ini adalah belas kasihan. 那么这个诗歌的后面说，这一切都是因为神的怜悯， Biarlah bumi memuliakannya. 让地能够荣耀神， Biarlah malaikat tidak lagi bertanya-tanya. 天使不再彼此的问。 Bapak John Stott, seorang teolog, menuliskan 英国的神学家 John Stott 怎么说？ bahwa ayat ini menggambarkan rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. 那么这一节的圣经呢，就描述了罪人与神的和好。 Yaitu Yohanes 3 ayat 16. 约翰3章第16节， Kita didamaikan dengan Allah. 我们与神和好。 Kita yang adalah orang berdosa yang kecenderungannya berbuat dosa. 我们罪人倾向于作恶， Pembaruan kita sebagai ciptaan yang baru hanya terjadi di dalam Yesus. 我们能够被更新，完全是因为在基督里面。 Saudara, orang bisa berubah karena banyak hal. 人因为某些很多种种的原因被改变， Dari yang jahat jadi baik. 坏的变成好， Dari yang ugal-ugalan jadi benar. 乱七八糟的变成规规矩矩的人。 Tetapi kita yang percaya, kita tahu bahwa kita dibaharui hanya di dalam Kristus. 可是我们知道，我们能够被更新呢，是因为在耶稣基督里面， Hanya Kristus yang dapat menebus dosa kita. 只有基督能够救赎我们的罪。 Itulah keunikan kita yang dibarui. 这就是我们能够被更新的奇妙。 Nah, sekarang dalam hal apa kita dibarui? 那我们到底在哪些事上被更新呢？ Ada dua hal. Yang pertama, kita dibarui dalam pandangan hidup. 第一，我们在对这个事情的看法，对人生的看法，我们被更新。 Atau world view kita.
就是我们的世界观。 Kalau mungkin kita dulu menilai orang menurut ukuran manusia, 从前我们评论一个人呢，是照着人的这个标准， sekarang tidak lagi. 现在不了。 Paulus katakan di ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. 所以保罗说，现在我们不再按照外貌来看人了。 Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 如果我们从前是按照人的标准来看基督的话呢，现在不再那样子。 Kita tahu di Alkitab bahwa Tuhan Yesus pernah berkhotbah dan orang begitu terkesima dengan khotbahnya. 我们知道耶稣基督讲到有很多的人被吸引了， Tapi ketika mengetahui bahwa dia anak tukang kayu, orang menjadi tidak bersemangat. 那些原来佩服耶稣讲道的人，知道他是木匠之后呢，就没有这样没有再这样的尊敬他。 Paulus katakan bahwa dulu mereka bahkan menilai Kristus menurut ukuran manusia. 保罗说，以前呢，我们评论耶稣就照着人的这个标准， Sekarang tidak lagi. 现在不这样了。 Bagaimana pandangan hidup atau worldview itu terbentuk dalam diri kita? 那么这个对人生、对世界的世界观的改变是如何造成的呢？ Misalnya ibu di dalam keluarga kita dari kecil sudah ditanamkan bahwa kita harus menjadi orang sukses supaya dihormati orang. 比方说，我们从小爸爸妈妈都告诉我们说，你要做一个成功的人，叫人家能够尊敬你。 Sukses itu diukur dari materi dan pencapaian-pencapaian. 成功不成功标准是什么呢？就是物质的丰富。 Saya ingat waktu masih kecil gitu ya, suka dibandingkan dengan anak tetangga. 我小时候呢，我的家人常常把我跟隔壁的小孩相比。 Lihat tuh si A keterima di universitas di luar negeri. 你看某个人呢，他被外国的学校录取了。 Lihat tuh suaminya kerjaannya di Pertamina. 你看啊，她丈夫呢是在这个 Pertamina 这个政府的石油公司做事。 Kemudian pandangan hidup kita terbentuk dari pengalaman hidup kita. 所以呢，我们的这个人生的价值观呢，就被我们的生活所影响了。 Dengan mata kepala kita sendiri kita melihat bahwa orang yang tidak sukses itu tidak dihargai. 我们亲眼看见没有成功、物质没有成功的人呢，不被人看一眼， Dipermalukan, tidak dihormati. 被羞辱，没有被尊重。 Jadi benar, harus sukses kalau mau dihormati. 是的，结果呢，我们就有一个结论了：真的，如果我要成功，我一定要有物质的成功。 Itu mempengaruhi tingkah laku kita, impian kita. 那这个呢，就影响我们的行事为人了。 Lalu kita belajar firman Tuhan. 然后我们学神的话， Dan Roh Kudus itu mengubahkan worldview kita. 那么圣灵就改变我们的世界观。 Kita belajar bahwa kita berharga di mata Tuhan sejak awal. Karena itu Dia mau tebus kita. 从开始，神已经看重我们，所以他要救赎我们。 Ternyata keberhargaan diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sukses kita menurut ukuran dunia. 明白了神的话，我们知道原来我们在神的面前的价值，神不是用世界的标准来评估我们。 Kita belajar mengenai orang muda yang kaya di Matius 19. 我们看见在马太福音第16章有少年官 Ini adalah calon mantu idaman para ibu-ibu. 对姐妹们来说，这是你们的心中渴慕的乘龙快婿。 Bagaimana dia kaya dan hidupnya sangat saleh. 你看他多么有钱， Tetapi Tuhan meminta agar dia menjual segala miliknya dan mengikuti Tuhan Yesus. 但是当他向耶稣问永生之道的时候，耶稣说：“变卖你一切所有的，跟随我。” Itu memberikan garis tegas tentang sukses yang ada di mata Tuhan Yesus. 所以耶稣眼中他的成功是什么呢？标准就是那个跟随耶稣基督。 Kemudian di dalam pengalaman hidup kita melihat bahwa ternyata kesuksesan menurut ukuran dunia itu sangat rapuh. 在我们的人生经历里面，我们就看见
按照人的标准说的成功呢，使到我们觉得心中很空虚， tidak dapat dijadikan sandaran. 那不能够成为我们的一个依靠。 Ada satu orang yang pernah juga dibandingkan dengan saya, lihat si ini masih saudara begitu ya. Dia kerja di perkebunan, gajinya sangat besar. 有一个人在一个perkebunan Perkebunan apa tuh namanya? Perkebunan lalu sawit ya di Kalbar. di luar bahasa Indonesia Mandarin itu Oh beda. sawit，那个是到kebun ya， Perkebunan sawit. 就是在这个椰子林里面做工，薪水很大。 Dia suka memberi juga buat mama saya yang adalah tantenya. 啊，这是我的亲戚啊，所以他常常也拿一些好处给我妈妈。 Tetapi beberapa waktu kemudian dia sering menelpon mama saya. 之后呢，他常常打电话给我妈妈。 Dia terlibat pinjaman online. 啊，原来他欠债， Seluruh pendapatannya habis. 所有的积蓄完蛋了。 Dan saya melihat bahwa kesuksesan itu tidak dapat dijadikan sandaran. 所以我就看见人的成功啊，不能够依靠， Itu tergantung kepada manusianya. 那是在于那个人本身。 Akhirnya lewat semua itu terbentuklah worldview yang baru dalam diri kita. 那么经过这一些之后呢，就产生了一个新的这个观念。 Bagaimana kita menilai komisi wanita yang sukses? 我们怎么评估一个姐妹团契的成功呢？ Mungkin kalau anggotanya banyak, 可能是人数多吧， acaranya seru-seru, 可能是很多新鲜的节目吧。 pelayannya berqualified semuanya. 所有的这个周围呢，就是非常有分量的。 Tapi kemudian kita belajar firman Tuhan mengenai gereja di Efesus. 但是我们从圣经里面看见以弗所教会， Satu gereja yang sangat baik dan ada di kota metropolitan. 在一个大城市里面有一个很好的教会。 Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. 上帝说：“我知道你所做的，你的劳苦， Jerih payahmu, ketekunanmu. 你的劳苦，你的忍耐。 Mereka tegas terhadap para penyesat. 他们对于异端的拒绝了， Mereka tidak kenal lelah dan tahan menderita. 他们能够为主受苦，不怕苦。 Tapi mereka dicela karena kehilangan hal yang sangat penting di atas semuanya itu. 但是在这一些好处之外呢，主耶稣说：我要责备你， Yaitu kasih mula-mula terhadap Tuhan dan sesama. 因为你已经失去了对主起初的爱心。 Apa yang menggerakkan kita melayani? 什么东西来推动我们去服侍呢？ Seharusnya adalah kasih mula-mula terhadap Tuhan dan sesama. 我们服侍的动机应该是对主耶稣起初的那个爱心， Bukan jabatan, 不是因为地位之分， bukan tuntutan dari kanan kiri. 不是因为左边右边人的要求。 Kalau rasanya kita kurang mengasihi saat ini, 如果我们觉得这个时候我们的爱心不够的话， kita perlu memintanya kepada Tuhan. 求主帮助我们。 Jadi di dalam Tuhan kita dibarui dalam cara pandang kita. 在基督里面，我们的对世界、对人的看法改变了。 Yang kedua, kita dibarui di dalam kekudusan hidup yang baru. 第二呢，我们在圣洁生活的这个标准被改变。 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 mengatakan, 哥林多前书第6章告诉我们， tidak lagi cabul, menyembah berhala, berzina, memfitnah, menipu dan sebagainya. 不再做种种的罪恶、奸淫啦等等。 Saudara, kita memang masih jatuh bangun dalam kehidupan melawan dosa. 真的，我们在对抗罪恶的事上，我们有起来又跌倒。 Selama kita masih darah dan daging, kita masih bergumul terhadap dosa. 我们只要还活着，在肉体里面，我们还有许多的挣扎。 Namun di dalam Kristus kita sudah menerima status yang baru sebagai ciptaan baru. 但是在基督里面，我们得到新的身份。 Jadi kita ini seperti barang dalam proses. 我们就好像一个在被制造的东西的过程里面。 Di sekolah saya S1 ekonomi ada istilah WIP.
我在读大学，我是读经济的，有一个叫做微预备的课程 work in process ，work in work process， in process 就是在工作的时候呢，继续的你工作，但是你还是在一个被制造的过程当中。 Di dalam produksi ada barang yang sudah diproses tapi belum jadi barang jadi. 有一些东西呢被制造，但是还没有完全成型， Itulah kita. 那就是我们。 Kita masih bergumul di dalam dosa tapi kita sedang diproses Allah. 我们被神我们被神所栽培，我们还是在一个过渡的时候。 Jadi kita tahu kalau kita masih jatuh bangun, kita memang sedang masih dalam proses. 如果我们起来又跌倒又起来，就表明说我们还是在被神塑造的过程里面。 Kalau orang-orang sekitar kita, keluarga kita masih jatuh bangun dalam dosa, padahal dia sudah percaya, kita tahu dia sedang masih dalam proses. 如果我们的家人，我们周围的人我们知道已经信主，但是还有犯罪有跌倒的时候，我们知道他还是在被神塑造的过程里面。 Kehidupan baru ini merupakan karya anugerah Allah dalam diri orang percaya dan bukan hasil usaha manusia. 这个新造的生活，我们知道这是基督在我们身上所做的事工。 Kehidupan baru kita itu adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. 我们知道我们新的这个生活是有圣灵带领的。 Oleh karena itu kita harus bersekutu dengan Allah di dalam Roh, tidak ada cara yang lain. 所以我们应该在灵里面与神交通团契。 Kita punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, tetapi juga bersama-sama secara komunal di gereja. 我们跟神有一个个别的关系，但是我们在群体里面也应该跟群体里面的人有关系。 Kita harus kita harus bersekutu dengan Roh Allah dan juga terus mengalami pertumbuhan. 我们应该继续不断的成长，在灵里面成长。 Kita semakin dimampukan untuk menghadapi menghidupi status kita sebagai manusia baru. 我们会越来越被神帮助。 Kalau kita bersekutu dengan Tuhan dan juga secara bersama-sama. 假如我们跟神有特定的个别的关系，以及跟群体有很好的关系，我们会不断的长进。 Sebagai penutup, saya ada satu ilustrasi. Saya pernah menonton sebuah film Korea berjudul Picnic. 作为一个结束，我愿意用一个韩国的故事来结束， Bercerita tentang kehidupan oma dan opa. 讲到一个公公婆婆的事。 Mereka punya masalah keluarga masing-masing. 他们这个两公婆的家庭都有问题。 Ada yang ditinggalkan anaknya di panti werda. 有一些呢被他的这个孩子丢掉在老人院里面。 Ada yang anaknya terlibat masalah di pekerjaan dan mau menggerogoti harta orang tuanya. 有的老人的孩子一直要吸血鬼。 Ada yang tidak mau terbuka dengan orang tuanya. 有的老人孩子不愿意向他们敞开心事。 Ada yang sedang menghadapi sakit yang parah tetapi menyembunyikannya dari anaknya. 有些老人有很严重的病，但是不告诉儿女。 Digambarkan bahwa oma dan opa sangat kesepian di dalam masa tuanya. 所以呢，这个老人在年老的时候非常的痛苦。 Tapi ada dua orang oma yang bersahabat. 但是有两个婆婆很要好。 Namanya Ensim dan Gung Sun. 那就是她的名字了。 Mereka saling memiliki. 那么这两个人是闺蜜。 Di usia 80 tahun itu hidup terasa lebih dapat mereka tangani karena mereka memiliki satu sama lain. 当他们在80岁的时候，他们觉得生活更自在，为什么呢？因为这么两个人呢有美好的关系。 Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, 当耶稣基督复活升天， Dia tidak meninggalkan kita sendirian. 他没有抛弃我们。 Dia mengutus Roh Kudus, 耶稣基督差派圣灵， Roh Penghibur, 安慰的灵， Roh Penolong, 帮助的灵， Roh Pembela, 为我们辩护的灵， Roh Penasehat, 这个劝勉人的灵， Roh Kebenaran, Roh Allah. 真理的灵，神的灵。
yang sungguh berdiam di dalam diri kita. 他住在我们的内心里面， Bukan di sebelah kanan, 不是在我们的后面， bukan di sebelah kiri, 不是在我们的左边， berdiam di dalam diri kita. 乃是在我们的内心里面居住。 Kiranya kesadaran akan kehadiran pribadi Roh Kudus dalam diri kita 但愿我们对圣灵的这个认识，知道他住在我们里面， yang adalah teman yang setia sampai akhir hidup kita, 是我们忠心的朋友，直到我们临终的时候， mendorong kita untuk berelasi dengan Dia. 圣灵感动我们跟他交通， Di dalam firman Tuhan dan doa. 在圣灵感动我们要读圣经，要祷告， Secara pribadi maupun di gereja dan melalui KW ini. 对个人来说，对群体来说，圣灵都帮助我们要做这些事， Sehingga kita makin dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini 以至于呢，他给我们力量来过我们的生活。 yang mungkin kondisinya, situasinya tidak berubah atau sedikit berubah. 可能我们的周围的环境并没有改变，或者是有一点点的改变， Namun kitalah yang diubahkan. 但是改变的是我们这个人， Kita yang dibaharui. Kita yang dibarui. 我们被更新， Baik dalam cara pandang kita 无论是我们对事情的看法， dan juga di dalam kekudusan kita. 我们的过圣洁的生活， Kiranya Tuhan menolong. 愿神帮助我们。 Amin. 阿门。 Kita dengan kasih bisa tutup. 同心祷告，亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，在耶稣基督里面，我们不是被外面的事所改变、修正一点点，那是整个生命革命性的改变。求主帮助我们能够认识这一点，这个基本的生命已经被改变，我们有责任来栽培我们自己的生命灵命，不但爱神，也要爱神所爱，在我们周围的弟兄姊妹，在我们周围的人，求主帮助我们。Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru, bukan diperbaiki secara lahiriah, tapi dari akar hidup kami. Kami dari orang dosa ditebus menjadi orang yang kudus karena Tuhan itu kudus. Tuhan tolong kepada kami sudah diubah. Tuhan ingin kami memupuk juga. Kami bertanggung jawab memupuk kerohanian kami, memupuk hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama manusia yang Tuhan taruh di kanan kiri kami. Tuhan tolong. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 接下去我们感谢神有小组，kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ada vokal group yang akan mempersembahkan puji-pujian. Kami persilakan. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku, ku serahkan kemuliaan-Mu. Bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku, ku serahkan kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan aura kehidupan di dalam kerajaan. Firman Tuhan mengatakan
dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudaraku, usahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur kau memilihku jadi hamba melayanimu. Senang hidupku ku serahkan kemuliaanmu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. 我们谢谢范尼传道在我们中间所传讲的信息，他用的经文是在主题经文是在哥林多后书第5章17节。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。耶稣基督，神的儿子来到世界，不但救赎我们，也改变我们的思想，改变我们的心怀意念，改变我们的人生观。Terima kasih kepada Evangelis Fanny yang sudah membawakan firman kepada kita pada hari ini. Nats Alkitab yang dipakai adalah 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Segala yang lama, yang berdosa sudah berlalu, yang ada adalah yang baru. Kedatangan Yesus Kristus, dia dijadikan anak domba Allah. Dia sudah menebus dosa-dosa kita, memberikan kita hidup yang baru. Jikalau hidup yang baru, kita juga harus ada kelakuan-kelakuan kita yang baru. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Waktuku berubah. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan juga merubah, terus selalu merubah kita. Proses sampai kita bertemu dengan Tuhan. Waktuku berubah.